Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bista'in, wal aqibatu muttaqin, wal aqibatu muttaqin, wal udwana zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Haji Amin selaku Surah Al-Amin, Tuan Imam, muslim-muslimat yang dapat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat bertemu lagi dalam kuliah subuh kita dalam tajuk Wasyana Sains Islam, Rahsia Malam, Tidur dan Mimpi. Sebelum kita pergi jauh, mari kita mulai bahasa wan naba wan namusubata wajannahu ronosyuro. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu malam untuk kamu sebagai berehat. Untuk kamu berehat, dan wan namusubata, dan tidur sebagai untuk berehat. Wajalan nahar musyuro, dan Allah menjadikan siang untuk bekerja, untuk bangun dan bercari rezeki. Inilah tema perbincangan kita hari ini, ialah tidur. Tidur ialah nikmat Allah yang sangat agung. Dan kita lihat nikmat Allah inilah yang Allah sebut sebagai ayat-ayatnya. Antara ayat Allah, "Waminati manamakum bil-lail, waminati manamakum bil-lail wan nahar wa batukum min fadlih." Dan di antara ayat-ayat tanda Allah ialah kamu tidur waktu malam dan waktu siang, dan kamu mencari kelebihan Allah pada waktu siang. Inilah di antara nikmat yang sangat besar. Dan Allah menjadikan bumi kita siang dan malam silih berganti. Inna fi khalqis samawati wal ardi la tadulul baba. Dan kejadian bumi, langit dan bumi ini dan persisihan siang dan malam menjadi tanda-tanda bagi mereka yang bersifat ulama. Dan kita lihat tuan-tuan, tidur ialah fitrah Allah SWT. Dan setiap daripada kita menghabiskan sebagian besar masa kita untuk tidur. Dan tidurlah fitrah Allah. Dan Allah telah tentukan bagaimanakah sunnah Rasulullah. Apabila kita tidur ada peraturan dan sebagainya. Apatah lagi perkara-perkara yang lebih besar tentang pentadbiran dan sebagainya. Tidur dalam Islam ialah satu sunnah. Dan ialah satu fitrah yang kita lakukan setiap masa dan ketika. Oleh sebab itu kita menghabiskan 1/3 average waktu usaha kita untuk kita tidur. Dan tidur itu juga harus kita lakukan secara fitrah dan secara sunnah. Allah menyebut dalam ayat lain, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min rahmatihi ja'alakum al-laila wan-nahara litaskunu fiha wa min rahmatihi ja'alakum al-laila wan-nahara litaskunu fiha wa la tabghu min fadlihi wa lakum tashkurun." Dan dari rahmat Allah ialah untuk jadi kamu siang dan malam, supaya kamu dapat berada dalamnya dalam keadaan kamu dapat mencari kelebihan Allah pada siang, supaya kamu dapat bersyukur. Siang dan malam ialah untuk kita bersyukur pada Allah. Nikmat Allah yang sangat agung. Malam dan siang ialah untuk kita bekerja dan berehat. Allah memberikan masa tertentu untuk kita beribadat dan sebagainya. Dan itulah digandingkan tidur kita dengan sebahagian daripada parameter kebahagiaan. Kebahagiaan ialah antara semuanya tentang tidur yang sempurna. Dari sini kajian dilakukan, mereka mengatakan di antara korelasi di antara tidur dengan kebahagiaan ialah tidur yang sempurna. Dan average tidur barangkali 6 jam ataupun 7 jam. Dan di sini kita lihat mereka yang lengkap ataupun dapat melengkapkan tidur waktu malam, mereka digambarkan dengan indeks happiness ataupun kebahagiaan. Yang ini adalah sebagai umum, tetapi kita lihat mereka yang tidak dapat tidur, maka kebahagiaan dalam konteks ini akan terganggu. Dan ketika kita tidur, tuan-tuan, berlaku segala keindahan dalam proses yang Allah ciptakan dalam badan manusia. Ketika itulah otot kita akan relax dan jantung kita berdenyut dalam bentuk yang paling minimum. Dan otak kita berehat, suhu kita turun dan tekanan darah menjadi turun, dan disitulah kita lihat kerehatan yang Allah sebut barangkali subatan itu ialah kerehatan yang cukup luas maknanya. Dan seorang yang tidur dengan sempurna, maka dialah sebahagian daripada kebahagiaan yang Allah berikan padanya. Satu kajian dilakukan, mereka mengatakan bahawa di bandar besar umpamanya di Hong Kong, ini satu kajian dilakukan oleh sekumpulan doktor. Mereka menghubungkan di antara sifat depres yang dipunyai oleh sebahagian daripada penduduk kota di Hong Kong umpamanya. Dan perkara ini ialah benar untuk semua kota. Dan kebahagiaan yang mereka cari apabila tidur tidak sempurna, maka dia mengurangkan happiness sebagaimana yang dikaji dalam konteks ini.
Begitu juga apabila malam yang panjang ini tidak digunakan untuk tidur yang nyenyak, maka kita lihat berbagai-bagai masalah yang timbul daripada kesihatan dan sebagainya. Dan pepatah mengatakan bahawa money can buy a house but not a home. Money can buy a bed but not sleep. Kita boleh beli bilik yang cantik, rumah yang cantik, beli katil yang indah tetapi tidak tidurnya. Tidurlah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada siapa yang didaki. Dan tuan-tuan, kita lihat dalam konteks ini. Kalau kita bandingkan di antara wahyu ilahi yang Allah mengatakan bahawa di antara tanda ayatnya, tidur itulah sebagai nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan sebagai tanda untuk kita berfikir keagungan Allah. Dan kalau kita lihat dari konteks saintifik, apakah sebab manusia mengantuk? Begitu lama manusia cuba mengkaji kenapakah manusia mengantuk waktu malam. Dan waktu siang kita segar dan kita dapat bekerja dengan sempurna, tetapi waktu malam sampai masa kita mengantuk dan sangat-sangat mengantuk. Saintis cuba mencari sebabnya. Dan mereka hanya dapat menceritakan bagaimanakah peristiwa berlaku. Tetapi mereka tidak dapat menjawab kenapakah peristiwa itu berlaku. Dalam konteks ini, saintis mengatakan bahawa di dalam badan kita ini ada proses chemical yang sangat kompleks. Kenapakah chemical itu berlaku? Wallahualam. Dan mereka tidak dapat menjawab. Tetapi Allah mengatakan itulah rahmat Allah. Itulah di antara tanda-tanda keagungan ilahi. Dan dalam konteks ini, saintis mengatakan ada chemical yang dikeluarkan oleh badan ketika waktu malam, namanya lah melatonin. Melatonin inilah yang dikaji oleh para doktor, menunjukkan bahawa waktu malam melatonin yang dirembeskan oleh badan manusia lebih banyak dan waktu siang dia berkurangan. Bagaimana proses itu berlaku? Ini hanya dapat diceritakan oleh para doktor dengan menggunakan bagaimanakah rembesan itu berlaku daripada hormon dan sebagainya. Ada hubungan dengan cahaya yang masuk dalam mata kita. Dan mereka mengatakan bahawa cahaya yang masuk ke dalam mata akan dibawa ke belakang dan ditafsirkan oleh otak. Di dalam otak ini ada satu kilang ataupun disebut pineal gland yang hakikatnya Allah tentukan di situ untuk mengawal chemical ataupun pergerakan badan kita yang sempurna, termasuklah dalam proses mengeluarkan melatonin. Dan mengikut kajian ini, mereka mengatakan melatonin ini satu proses yang sangat-sangat kompleks. Dari segi saintifik, sangat-sangat kompleks apabila cahaya telah gelap. Maka mata merasa untuk mengeluarkan hormon tadi kompleks. Daripada tryptophan dan berbagai-bagai proses bertukar untuk menghasilkan melatonin dan kita merasa mengantuk. Ini ialah kajian saintifik. Tetapi dalam ayat Allah tadi mengatakan bahawa inilah keagungan Allah dan inilah di antara rahmat ilahi, ayat-ayat tanda keagungan Allah yang Allah berikan kepada setiap manusia sebagai tanda rahmat kepada manusia semuanya. Dan ini tuan-tuan kita lihat dari segi kajian mereka mengatakan setiap hari badan kita akan mengeluarkan melatonin sekitar pukul 8 malam. Dan kemuncaknya dia keluar pada pukul 1 pagi sampai pukul 3 pagi dan dia akan berkurangan sampailah pukul 7 pagi. Melatonin akan tidak dikeluarkan sama sekali dan waktu 7 pagi kita akan sehat apabila kita menjalani tidur yang sempurna pada setiap malam. Itulah yang dikaji oleh saintis. Dan kita lihat bagaimanakah keagungan Allah. Nikmat Allah yang sangat-sangat besar dalam konteks tidur waktu malam yang sempurna. Dan waktu pagi tuan-tuan, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat menyaksikan terbitnya matahari kembali dan kita bersyukur dengan penuh kesyukuran bahawa Allah melanjutkan satu hari lagi usia kita untuk kita menanti dan untuk kita bekerja dan bertanggungjawab sebagai seorang muslim. Alhamdulillah. Dan inilah yang Allah sebut dalam surah Al-Qasas umpamanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min rahmatihi ja'alakum al-laila nahara sakunu fihi wabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara rahmat Allah lah untuk menjadi kamu siang dan malam supaya kamu berehat dalamnya dan supaya kamu dapat mencari kelebihan Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur di atas kebenaran Allah itu. Inilah di antara perkara yang dibincangkan oleh saintis. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu kajian yang dilakukan oleh 3 orang doktor ini. Dan pada tahun 2017 mereka diberikan Nobel Prize. Diberikan Nobel Laureate sebagai pencapaian dalam kajian saintifik.
Dan cukup menarik, pada tahun 2017, barangkali buat pertama kali, saintifik memberikan kredit kepada kajian yang dikaitkan dengan psikoanalisis. Kajian tentang jiwa manusia, kajian tentang tidur, dan yang mereka sebut sebagai circadian rhythm. Yakni bagaimanakah badan manusia bertindak dalam satu hari, bagaimanakah kita tidur, dan bagaimana kita bangun, dan kenapakah itu berlaku. 3 orang doktor ini menghasilkan satu kajian yang cukup menarik untuk kita sama berkongsi di sini, dan dia mengatakan bahawa badan manusia mempunyai jam yang tersembunyi yang mereka sebut biological clocks ataupun mereka sebut circadian rhythm yang berlaku setiap hari dalam masa proses satu hari satu malam, dan bagaimanakah badan bertindak berdasarkan kepada cuaca, kepada suhu, kepada cahaya dan sebagainya. Dan inilah yang menyebabkan satu kajian yang berada di antara fizikal dengan spiritual. Dan mereka terpaksa mengkaji satu aspek yang mereka telah tinggalkan selama ini, iaitu aspek yang mereka sebut sebagai spiritual, tidak termasuk dalam saintifik, tetapi apabila tahun 2017 mereka terpaksa masukkan kembali gabungan di antara spiritual dan fizikal yang berada di tengah-tengahnya, mereka sebut sebagai psychoanalysis. Apakah yang mereka temui? Mereka temui ialah badan manusia bertindak berdasarkan kepada suasana harian. Waktu pagi manusia sihat, waktu siang tengah hari manusia letih, mengantuk, dan satu pusingan satu hari ini memberikan badan kita bertindak berdasarkan kepada suasana yang kita hadapi. Dan mereka menceritakan dari segi saintifik, dari segi bagaimanakah chemical yang dihasilkan oleh badan kita berdasarkan kepada setiap suasana tersebut. Dan kajian mereka lengkap daripada pagi sampai ke malam, sampai ke pagi kembali, dan apakah yang terhasil dalam badan manusia yang mereka cukup kagum, dan akhirnya mereka ditiraf sebagai penemuan yang terbaik pada tahun 2017 yang lepas. Dalam konteks ini mereka mengatakan bahawa jam biologi yang ada dalam manusia, kita Islam tuan-tuan, inilah Allah ciptakan fitrah manusia. Allah jadikan fitrah manusia siang dan malam untuk kita bekerja, beribadat dan sebagainya, dan ialah sebahagian rahmat Allah, sebagai kecintaan Allah, sebagai satu rahmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita bersyukur di atas pemberian tersebut. Dan itulah membezakan kita dengan mereka. Dan mereka membuat kajian ini. Salah satu aspek yang mempengaruhi kita mengantuk waktu malam ialah tentang insentif ataupun keamatan cahaya. Cahaya yang masuk ke dalam mata kita mempengaruhi mengantuknya, sebab apabila mata telah tidak merangsang cahaya yang masuk, maka ini akan ditafsirkan, dibawa ke dalam otak manusia dan ditafsirkan oleh pineal gland yang berada di hujung belakang otak kita, dan rembesan melatonin dihasilkan sehingga kita masukkan mengantuk. Ini ialah yang disebut sebagai circadian rhythm oleh 3 orang doktor tadi. Dan kajian ini sangat-sangat terperinci, tetapi yang kita sebut dalam kuliah ini ialah sangat-sangat superficial, iaitu satu kajian yang menunjukkan bahawa badan manusia bertindak berdasarkan kepada suasana harian, termasuklah suhu, cahaya, dan cuaca. Dan mereka mengatakan dalam konteks ini, dalam masa 24 jam, daripada pagi sampai ke malam, malam sampai ke pagi kembali, badan manusia sentiasa respon kepada alam sekitar ini. Sebagai contoh saja, melatonin yang menyebabkan manusia mengantuk ini mula dirembes pada pukul 8 malam. Kemudian kemuncaknya pada pukul 12 malam, dan dia akan hilang pada pukul 6 pagi. Dan pada pukul 7 pagi, tidak ada sedikit pun melatonin dalam badan manusia. Menunjukkan waktu itulah masa yang sesuai untuk kita bekerja dan kita merasakan kerehatan yang sempurna. Dan tuan-tuan, dalam satu hari, waktu tengah hari kita lihat melatonin dikeluarkan kembali dan kita rasa sedikit mengantuk. Begitu juga kita lihat dalam satu hari kita, jantung kita bekerja dengan paling sempurna pada pukul 5 petang. Begitu juga suhu badan kita yang paling tinggi dalam sehari berlaku pada pukul 7 malam, iaitu perpindahan daripada waktu maghrib. Ketika sekitar waktu maghrib, badan kita menghasilkan suhu yang paling tinggi mengikut kajian doktor ini. Dan badan kita paling sejuk, paling turun suhu kita ketika waktu pukul 5 pagi. Dan tuan-tuan, subhanallah, menjelang subuh, badan kita sejuk seperti mayat. Dan mengikut doktor, kita telah mati waktu itu. Dalam konteks bahawa
kejadian ataupun pergerakan badan kita minimum, seolah-olah kita mati, dan suhu yang kita catatkan pada pukul 5 pagi sama dengan suhu mayat. Apakah ada hubungan ini? Dan kita lihat ayat Quran menceritakan bahawa perkara yang dikaitkan dengan kematian dan tidur mempunyai kaitan yang sangat rapat. Tuan-tuan yang saya hormati. Begitu juga seorang wanita, tidak jauh bezanya. Seorang wanita juga mengikut kajian doktor tadi, dan kajian inilah memberikan mereka hadiah yang terbaik dalam saintifik, iaitu hadiah Nobel laureate. Juga mereka mengatakan tubuh wanita sedikit saja berbeza dengan lelaki. Dan suhu yang dihasilkan oleh seorang wanita paling tinggi pada pukul 6 petang. Dan lelaki tadi pukul 7. Sedikit saja berbeza. Dan suhu yang ataupun tekanan darah yang paling tinggi berlaku ketika sekitar pukul 8 malam. Dan tidur yang paling nyenyak ialah pada pukul 2 pagi. Dan ketika itulah kita lihat bahagian yang paling sesuai untuk mereka berehat dan untuk mereka bekerja, semuanya ditandakan dengan sempurna dalam kajian 3 orang doktor tadi. Tetapi saya mengambil sedikit saja kesimpulan daripada apa yang mereka sebut, yang kita nak kajikan, yang kita kena lihat kita sebagai seorang Islam. Bagaimanakah keindahan ciptaan Allah, dan Allah menjadikan kita sebagai fitrah untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Dan tuan-tuan, sekiranya kita berlaku sebaliknya, kita tidur tidak mengikut fitrah tersebut, maka banyak perkara yang berlaku kegangguan kesihatan. Doktor tadi mengatakan bahawa sekiranya gangguan daripada circadian rhythm tadi, tidur yang tidak sempurna tadi, menyebabkan gene mutation kita, berlaku aging, berlaku berbagai-bagai depression. Di antara depression adalah sifat lawan kepada kebahagiaan. Jiwa yang resah, jiwa yang tidak tenteram, ada hubungan dengan tidur yang tidak sempurna. Dan penyakit Alzheimer juga ada hubungan dengan tidur yang tidak sempurna, kata doktor tadi. Dan dalam konteks yang sama, penyakit jantung yang dikaitkan dengan jantung, atas satu daripada puncanya adalah tidur yang tidak sempurna. Dan doktor ini menyabitkan bahawa di antara faktor yang besar tentang penyakit jantung ialah tidur yang tidak sempurna. Maksudnya kita menyalahi fitrah. Waktu yang sepatutnya kita tidur, kita tidak tidur. Waktu sepatutnya kita bekerja, kita tidur. Dan itulah yang mengikut doktor tadi sebagai sumber kepada penyakit jantung yang menjadi punca utama di dunia hari ini. Dan kita ingat penyakit jantung, tuan-tuan, di Malaysia ialah sebab paling tinggi kematian di negara kita. Berpunca daripada penyakit jantung yang banyak faktornya. Di antara faktor yang terlibat, kata doktor tadi, ialah akibat tidur yang tidak sempurna, ataupun tidur yang menyalahi tabi'i ataupun fitrah yang Allah telah tentukan. Dan inilah di antara punca yang banyak kaitan-kaitan dengan emosi manusia dan sebagainya. Dan cukup menarik, mereka telah meninggalkan psikologi dalam domain saintifik. Mereka mengatakan bahawa perkara yang tidak boleh dicerap di dalam saintifik bukan sains, tetapi sekarang banyak perkara-perkara yang berlaku kepada fizikal berpunca daripada spiritual. Dan mereka terpaksa mengambil kembali spiritual untuk dimasukkan dalam domain fizikal, dan mereka terpaksa mengatakan bahawa kami menerima sebahagian daripada parameter yang kami tinggalkan sebelum ini lebih lagi berkaitan dengan psikiatri ataupun dengan psikologi yang berkaitan dengan jiwa manusia. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, dan perkara ini bukan hanya berlaku pada manusia. Mereka mengatakan bahawa pohon-pohon ciptaan Allah yang lain yang hidup juga mengikuti peristiwa yang sama. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahawa pokok respon kepada cahaya, kepada matahari dan sebagainya, sebagaimana kita tahu. Tetapi cukup menarik, mereka meletakkan satu pasu pokok ini ke dalam bilik yang gelap. Dan apabila pukul 10, pokok ini berkembang daunnya, walaupun kita letak dalam bilik gelap. Maksudnya, kata doktor tadi, jam biologi ada dalam setiap kehidupan, dalam pokok, dalam manusia, dan setiap respon. Walaupun pokok ini tidak mengetahui di luarnya matahari telah tinggi sebab kita masuk dalam rumah, tetapi dia masih respon sebagaimana yang asalnya. Dan ini menunjukkan bahawa jam biologi ini Allah telah berikan pada setiap kehidupan. Kita juga boleh lihat pengalaman kita. Ini ialah bunga pohon 10. Bunga pokok pukul 10 yang kita sebut. Pada waktu 10 pagi, dia akan mengembang. Waktu 2 petang, dia mula kecut. Dan waktu malam, dia cuba kecut.
bakal berlaku setiap malam dan ketika. Inilah gambaran yang dikaitkan dengan jam biologi manusia. Dan sekiranya bunga ini kita masuk dalam rumah kita dan jangan diberikan cahaya kepada mereka, kepada pokok ini, kita dapati ketika pukul 10 dia tetap mengeluarkan kembang yang sama. Maksudnya dia tidak semata-mata terdedah pada matahari, tetapi apabila kita masuk dalam rumah juga, dia juga respon dengan apa yang sama. Dan inilah menimbulkan kajian doktor untuk melihat perkara yang sama berlaku pada manusia. Dan mereka sebut inilah jam biologi yang Allah telah berikan kita kepada kita setiap orang untuk kita lakukan kerja kita sehari. Dan inilah kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Iza nimtum fathul surajakum." Dan apabila kamu tidur, padamkanlah lampu kamu. Barangkali diterbayang pada manusia, pada kita semua, bahawa api yang menyala ketika tidur barangkali akan menyebabkan kebakaran. Benar. Tetapi doktor saintis dapat melihat perkara yang lain. Dia ada proses dengan melatonin tadi. Sekiranya kita tidur dalam cahaya, maka melatonin akan terganggu keluarannya ataupun penghasilan melatonin ini akan terganggu dan tidur kita terganggu. Selain pada itu, kalau kita pasang ataupun ada api yang menyala dalam bilik yang tertutup, maka oksigen akan berkurangan dan hadis setelah ialah sebagai sunatullah yang harus kita lihat dan kita patut. Dan tuan-tuan, barangkali kita sangka bahawa dengan api yang kita pasang waktu malam, dia menyebabkan kebakaran. Dan kita berhujah, sekarang kita ada lampu elektrik yang tidak lagi terbakar dan sebagainya. Tetapi dari segi melatonin tetap berlaku yang sama. Iaitu apabila lampu dipasang, maka melatonin tidak dihasilkan. Maka tidur kita akan terganggu walaupun dalam lampu elektrik. Dan kajian dilakukan oleh 3 orang doktor tadi mengatakan, lampu yang kita pasang walaupun waktu malam, waktu pun lampu tidur, lampu malam, dia juga mengganggu melatonin yang prosesnya sangat sensitif. Oleh sebab itu tuan-tuan, pemenang Nobel Prize tadi mengatakan, kalau tidur, tutup lampu walaupun lampu yang disebut sebagai lampu malam. Sebab dia mengganggu proses tidur kita dengan sempurna, sebab melatonin terganggu pengeluarannya. Dan kita banding dengan hadis istilah, bila kamu tidur, padam lampu. Selesai. Dan kita tidak pernah persoalkan, sebab inilah sebagai satu daripada petunjuk Rasulullah untuk kita lakukan. Dan sekarang orang Barat, mereka juga melihat pada kesimpulan yang sama. Mereka melihat walaupun lampu yang selamat, lampu yang digunakan sebagai lampu malam, lampu tidur, tetapi kesannya masih kekal seperti ini. Tuan-tuan, subhanallah. Apa yang disebut oleh 3 orang doktor tadi, kalau kita bandingkan dengan waktu solat kita, subhanallah, tepat. 5 waktu solat kita berada tepat pada yang sangat tepat dengan jam biologi kita. Dan Allah menyebutkan inna salatakan al-minin. Inna salatakan al-minin, kata Imam Qutan. Dan Allah telah tentukan waktu solat kita pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dan subhanallah. Inilah persamaan antara kajian mereka di barat dengan wahyu ilahi. Dengan sunnah Rasulullah. Bahawa waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib dan isya ialah perubahan yang sangat-sangat ketara dalam proses satu pusingan jam biologi manusia setiap hari. Dan mereka mengatakan bahawa waktu subuh sekitar pukul 6 pagi, zuhur pada 1:30 pagi, tengah hari, 4:40 malam, petang, asar, maghrib dan sebagainya. Ini sangat sesuai dengan kajian mereka. Dan kita umat Islam sami'na wa ata'na, dan Allah mengatakan aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an fajr innal qur'an fajr kana mashhuda, surah Al-Isra. Dan dilah solat waktu matahari tergelincir, iaitu waktu zuhur. Dan waktu zuhur tadi kita lihat bagaimanakah jam biologi kita berlaku secara optimum. Ila ghasaqil lail, sampailah waktu malam yang gelap. Wa Quran Fajr, dan baca Quran waktu fajar yang ditafsirkan pada solat subuh itu, inna Quran Fajr kana mashhuda, dan solat subuh itu ialah disaksikan oleh para malaikat. Dan kita lihat waktu-waktu solat yang Allah telah tentukan, itulah sesuai dengan fitrah manusia. Dan kita cuba perhatikan waktu zuhur, dan pada pukul 1:30, dan selepas sedikit dia mengatakan, doktor tadi mengatakan best coordination,
best condition berlaku pada waktu zuhur. Dan waktu asar pula, dia mengatakan highest blood pressure. Dan disitulah kita lihat kesedaran kita yang tinggi. Dan waktu maghrib setiapnya ada perubahan tubuh manusia yang sangat ketara. Dan tempat yang paling selesa untuk kita melakukan ibadah. Dan inilah persamaan ataupun bagaimanakah dilihat daripada dua segi kita umat Islam dan kajian mereka lakukan, dia menumpu pada kebenaran yang sama. Tuan-tuan yang semati, wa aqim jahadin ni hanifa fitallah allati fatarna sanaha la tabdila fillah dzalika dinul qayyim walakin athana la ya'lamun. Surah Al-Azim, surah Ar-Rum. Dan hadaplah wajahmu kepada agama yang benar yang hanif, dan fitrah Allah ialah yang Allah lakukan, ciptanya di atas fitrah Allah, dan tidak akan berubah fitrah Allah ataupun hukum Allah. Dan inilah agama yang benar, dan tetapi manusia kebanyakannya tidak mengetahui. Tuan-tuan yang semati, tidur ialah fitrah Allah. Dan selain pada itu kita lihat Islam ialah agama fitrah, ibadah ialah fitrah, kegiatan manusia adalah fitrah, dan sekiranya kita mengerti fitrah, maka kita selamat. Termasuklah dalam usaha kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Islam memberikan sejak panduan untuk kita selamat dunia dan akhirat. Dan Islam ialah din al-fitrah. Islam dinul fitrah, Islam ialah agama yang Allah dasarkan kepada hanif, kepada kejadian manusia itu sendiri. Dan dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, syaitan akan mengikat manusia waktu malam kita tidur. Yang kedua, syaitan ala qafiyah tiras. Dan syaitan akan ikatan di qafiyah. Di belakang otak manusia ini ada satu kawasan namanya qafiyah. Di belakang otak belakang kita, kepala kita dipanggil qafiyah dalam bahasa Arab. Ini ialah bahagian di belakang kepala. Dan apabila kita bangun tersedat waktu malam, syaitan akan yadbul kullu adadin mughratin alaika lailun tawil. Dan apabila kita terjaga waktu malam untuk bangun tahajud umpamanya, untuk salat subuh, maka syaitan mengatakan malam masih panjang. Farqad dan tidurlah. Dan sekiranya kita tidur, maka kita berzikir kepada Allah, maka ikatan itu akan terurai. Dan sekiranya kita berwuduk, dalam hadis ini mengatakan, maka satu lagi ikatan akan terurai, 3 ikatan tadi akan terurai setelah kita berzikir kepada Allah dan kita mengambil wuduk dan kita bersolat, maka seluruh ikatan akan terungkai, maka kita bangkit dan kita pada pagi itu, kata Rasulullah, fasbaha nasyitan thayyibun nafs, dan pagi itu jiwa kita sangat tenteram, jiwa kita sangat sejahtera. Wa illa asbaha khabisan nafs kaslan. Sekiranya kita terus tidur dan tidak melakukan apa yang solat waktu yang sebaik, maka kita bangun dalam perasaan jiwa yang tertekan dan hari yang malas untuk kita. Apa yang saya sebutkan di sini ialah, para saintis mengatakan bahawa melatonin ini dihasilkan di belakang kepala kita, di alat yang disebut sebagai pineal gland ataupun kilang pineal yang berada di kawasan belakang. Sebagaimana yang Rasulullah sebut, bahagian belakang ini akan disimpuk oleh syaitan. Dan syaitan mengajak kita terus tidur, malam masih panjang. Dan sekiranya kita bangkit dan kita berzikir kepada Allah, satu ikatan akan terurai. Bangun dan berwuduk, satu lagi ikatan akan terurai. Dan bila kita bersolat, maka ketiga-tiga ikatan akan terurai. Dan kita bangun pagi dengan, Rasulullah sebut, dengan thayyibun nafs, dengan jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang elok. Dan sekiranya kita tidak melakukannya, kita bangun dengan jiwa yang tertekan, jiwa yang malas. Tuan-tuan yang semati, inilah fitrah Allah. Inilah hadis Rasulullah yang menyampaikan yang kita lakukan sebagai sunnatullah. Sunnatullah yang apabila kita melakukan, kita patuh dan kita sami'na, kita dengar dan kita patuh kepada apa yang disebut oleh bagi Rasulullah. Dan subhanallah, apabila Rasulullah tidur, Rasulullah akan berdoa, Allahumma satu nafsi ilaika wajatu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku padamu dan aku hadapkan jiwaku wajahmu padamu. Apabila Rasulullah nak tidur, Rasulullah tidur sebelah kanan dan mengatakan doa tadi, Allahumma satu nafsi ilaika wajatu wajhi ilaika. Subhanallah. Tidur perkara yang sangat ringkas, tetapi ada peraturannya. Itulah Islam yang agama lengkap,
agama yang mengatur seluruh kehidupan kita. Walaupun untuk tidur, walaupun individu yang lakukannya tidak dalam masyarakat, Islam memberikan tata cara yang sangat-sangat indah berdasarkan pada fitrah yang Allah jadikan pada setiap manusia. Dan apabila kita tidur, maka inilah gambaran tempat Rasulullah tidur, di atas tempat yang tidak sempurna sebagaimana kita tidur sekarang. Dan tuan-tuan yang saya hormati, dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sebut tentang tidur waktu malam, tidur waktu siang, yang disebut sebagai qailulah. Dan ini dalam hadis Rasulullah mengatakan, qailu fa inna syaitan la taqil. Dan tidurlah waktu siang sedikit, sebab syaitan tidak tidur waktu malam, waktu siang. Dan kita amalkan tidur sedikit waktu siang sebelum zuhur sekejap, untuk kita diberikan sebagai satu fitrah yang disebut dalam hadis ini oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menganjurkan kita untuk tidur sekejap, dan syaitan tidak tidur waktu siang. Oleh sebab itu kita tidur sekejap. Dan qailulah ini sebagai satu amalan yang disebut Rasulullah. Dan kita lihat sebahagian daripada negara Eropah, umpamanya di Spanyol. Di Spanyol, waktu tengah hari mereka tutup seluruh pejabat mereka. Dan sebab mereka ditutup sepenuhnya pada pukul 1 sampai pukul 3. Dan ketika itu mereka tidur. Mereka tidur, dan orang Spanyol tidur waktu siang selama di antara pukul 1 sampai pukul 3. Dan inilah amalan umat Islam ketika Spanyol bernama Andalusia. Umat Islam melakukan perkara yang kecil ini, iaitu amalan sunnah untuk tidur waktu tengah hari sedikit, sehinggalah umat Islam telah dikalahkan oleh tentera Kristian pada tahun 1492, dan amalan ini berterusan sampai sekarang. Walaupun umat Islam telah kalah di Andalusia dan sekarang sudah menjadi Spanyol, tetapi amalan tidur waktu siang masih dikekalkan oleh negara Spanyol. Ada negara Eropah juga yang dipengaruhi oleh Islam, mereka juga tidur waktu siang. Di negara kita, amalan itu barangkali tidak semestinya dilakukan oleh setiap individu kita, sebab kita sibuk, dan waktu tengah hari kita datang untuk kita keluar untuk makan, lunch dan sebagainya, dan waktu tidur yang diamalkan oleh umat Islam barangkali kita telah tinggalkan. Tuan-tuan, di dalam kisah Nabi Musa AS, dan di situ diceritakan bahawa pada satu hari, tengah hari, waktu orang sedang tidur, dan dalam bandar itu tidak ada orang, maka Nabi Musa telah masuk ke dalam bandar di Mesir. Ketika orang lain sedang tidur tengah hari, dan dia dapati bahawa ada dua orang yang sedang bergaduh. Umpamanya dalam ayat ini, dalam surah Al-Qasas, wa dahul madinata ala hina pratin min alha. Dan dia masuk, Nabi Musa masuk ke dalam bandar itu ketika ala hina pratin min alha, ketika penduduk kota ini dalam keadaan tidur waktu siang hari. Itu yang ditafsirkan oleh ahli tafsir. Wajadah barajulain yaqtilan, dan Nabi Musa menemui dua orang yang sedang bergaduh, berpembunuhan ataupun berkonflik, bertumbuk ataupun bergaduh. Dan ceritanya panjang, tetapi yang saya nak sebut di sini ialah amalan tidur waktu siang ini diamalkan sejak zaman berzaman. Bahkan ketika zaman Firaun, amalan ini diteruskan. Tuan-tuan, sebelum Firaun sudah ada para anbiya yang diutuskan pada Mesir, umpamanya Nabi Idris AS. Nabi Idris AS diutuskan pada penduduk Mesir, dan amalan ini barangkali datang daripada para rasul, sebab amalan para rasul ialah fitrah yang sama, melakukan sedikit tidur waktu siang, dan inilah untuk memberikan kekuatan kepada umat Islam dan seluruhnya. Dan sekarang tuan-tuan, mereka telah mengkaji, dan CNN melaporkan bahawa amalan yang sedang dikaji oleh saintis ialah kekuatan ataupun untuk memberikan kekuatan pada kita pada setiap hari ialah tidur waktu malam, tidur waktu siang. Ambil sedikit nap ketika tengah hari dalam 5 minit ataupun 10 minit, dan ini memberikan kekuatan pada kita untuk seterus bekerjanya ataupun setengah jam. Dan ini dikeluarkan oleh banyak kajian. Yang terkajian dilakukan oleh Universiti Berkeley umpamanya, dan mereka mengkaji dari segi kekuatan ataupun dari segi keaktifan manusia. Dari segi apabila seorang tidur waktu malam, tidur waktu siang, yang disebut qailulah ini dengan mereka yang tidak tidur, dan apakah productivity ataupun apakah hasil yang dilakukan pada waktu itu berbeza bagi mereka yang tidur sedikit dengan mereka yang langsung tidak tidur. Dan ini kembali pada fitrah manusia.
binatang juga tidur waktu malam, waktu siang. Kita lihat kucing tidur waktu siang, dan ia sebagai fitrah. Dan kita lihat di kutub utara, polar bear juga tidur di atas salji. Dan cukup menarik, gambar yang Nabi slide ini, China sedang mengkaji tentang gajah yang berpindah, hijrah daripada China menuju ke tempat lain. Mereka kaji dari segi, mereka mengambil gambar dari segi slide, dengan slide, dan mereka dapati bahawa pada setiap tengah hari, gajah akan berhenti dan tidur. Gambar ini menggambarkan satu kawan gajah yang lari daripada China menuju ke India. Dan mereka tidur dalam perjalanan. Setiap tengah hari mereka tidur. Dan itulah sebagai sunnah. Binatang juga tidur, apatah lagi kita manusia yang Rasulullah sebut tadi, syaitan tidak tidur waktu siang, dan kita Islam tidur sedikit. Dan amalan tidur sebelum zuhur sedikit, ini amalan yang sangat-sangat sesuai dengan fitrah manusia. Dan tuan-tuan, inilah Allah memberikan kita siang dan malam seperti yang disebutkan tadi. Dan ketika kita lihat perubahan cuaca, musim, dan juga ketika dalam satu tahun, ketika waktu panas, waktu sejuk, waktu luruh daun, waktu bunga dan sebagainya, kita lihat pada waktu sejuk, binatang tidur selama 3 bulan. Di negara yang barat, negara yang ada 4 musim, kita dapati bahawa haiwan tidak ada pada musim sejuk. Kemanakah mereka pergi? Mereka tidur selama 3 bulan. Sama ada nama mereka adalah serigala, ataupun anjing, ataupun binatang-binatang liar lain. Mereka tidur dalam sarang mereka masing-masing selama 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Dan tidur mereka ini sangat-sangat menyerupai kematian. Sebab mereka kadang-kadang tidak bernafas. Dan inilah yang mengagumkan para pengkaji. Dan kita lihat haiwan yang tidur ketika musim sejuk ini, didapati mereka langsung tidak melakukan pergerakan, tidak ada proses makanan, dan nafas mereka tidak bergerak. Dan seolah-olah mereka mati ketika musim salji ataupun musim sejuk, dan mereka bangun kembali selepas musim bunga tiba, maka mereka keluar bersama mereka, dan mereka teruskan kehidupan mereka, dan itulah sunnatullah. Cukup indah tuan-tuan kita lihat. Dan kisah Ashabul Kahfi juga, Allah tunjukkan bahawa mereka tidur selama 300 tahun lebih. Dan untuk kita ambil iktibar bahawa Allah memberikan kita kehidupan dan kematian. Dan saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu lagi kajian dilakukan oleh seorang profesor. Cukup menarik, profesor ini adalah profesor dalam bidang elektronik. Dan profesor ini namanya Profesor Otto Allison. Dan dia dikenaki mengkaji tentang manusia, tentang apa yang disebut oleh doktor ini, profesor ini. Dia mengatakan bahawa saya diminta oleh universiti saya untuk mengkaji apa yang disebut sebagai near death experience. Ketika manusia hampir mati, apakah yang berlaku pada badan manusia? Dan dia mengkaji. Dan sebelum itu dia mengkaji tentang tidur. Sebab dia melihat ada persamaan antara tidur dengan kematian. Profesor ini membuat kesimpulan daripada kajian yang panjang, dan akhirnya dia mengucap syahadah. Apakah yang menyebabkan dia mengucap syahadah? Apabila dia mengkaji tentang kematian dan tidur. Dan dia dapati bahawa tidur dengan kematian ialah proses yang sama. Dan dia mengatakan bahawa ketika kita bangun pagi, selepas kita tidur, seolah-olah kita bangkit daripada kematian. Kenapakah doktor ini mengatakan demikian? Dia mengkaji tentang REM sleep. REM ini ialah Rapid Eye Movement Sleep. Di antara kita sedar dengan kita tidur, ada satu proses yang disebut oleh saintifik sebagai REM, iaitu Rapid Eye Movement. Dan kita dengar apa yang doktor ini cakap. Dan mengikut profesor ini, apabila kita tidur dan apabila kita jaga proses otak kita yang mengeluarkan current atau mengeluarkan arus elektrik yang diukur dengan EEG, mengeluarkan satu gelombang yang sangat-sangat menarik. Dan apabila kita tidur, berbanding dengan kita sedar, maka sebahagian daripada gelombang ini hilang ketika kita tidur. Dan ini mencetuskan kajian yang mendalam. Kenapakah apabila kita tidur, sebahagian daripada gelombang elektrik ini yang dikeluarkan oleh otak manusia hilang ketika kita tidur. Dan apabila kita sedar, dia datang kembali, dia superimpose. Seolah-olah ketika kita sedar,
dia ada dua gelombang yang superimpose. Tetapi bila kita tidur, satunya akan hilang. Dan inilah yang menjadi, dan apabila kita sedar, dia kembali semula kepada bentuk yang asal. Dan ketika tidur ada beberapa stage. Stage yang pertama, kedua, ketiga, dan datang REM balik. REM inilah peristiwa di antara kita sedar dan kita tidur. Kenapakah berlaku demikian? Menimbulkan satu tanda tanya kepada profesor tadi. Dan kajian ini telah begitu lama, tetapi apabila dia datang untuk satu seminar di sebuah universiti, dan di antara pengkaji lain mengatakan bahawa pengkaji lain membaca ayat ini dalam surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati wada'aha al-mauta wa yusallu ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Dan Allah mewafatkan jiwa ketika kematian berlaku. Tetapi wallati lam tamut fi manamiha, tetapi waktu tidurnya Allah tidak mematikan jiwa tersebut, sebab payung segallati qadana hal mautu mata wa yusallu ukhra, dan Allah pegang satu jiwa dan dibebaskan satu ila ajali musamma, sehingga sampai pada masa yang Allah telah tentukan. Inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Dan inilah ayat-ayat Allah bagi mereka yang berfikir. Dan diberitahu bahawa maksud ayat ini ialah waktu kita tidur, Allah seolah wafatkan kita. Dan Allah ambil satu daripada jiwa atau roh dan dipegang satu lagi, dan sekiranya kita mati, maka kedua-duanya akan berakhir. Dan doktor ini terperanjat sebab dia mengkaji begitu lama bahawa ketika tersedar, dua gelombang superimpose. Ketika kita telah tidur, satu daripada gelombang ini akan keluar daripada badan kita. Dia tidak dapat explain bagaimanakah ini berlaku. Dan tuan-tuan, apabila kematian berlaku, kedua-dua ini hilang. Dan apabila dibaca ayat tadi, dan kita boleh rujuk pada tafsir-tafsir, Allah tawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa. Allah mematikan satu jiwa itu ketika Allah mematikan jiwa ketika kematiannya, dan Allah tidak mematikan ketika tidurnya. Maksudnya ada dua yang superimpose. Yang kita tidur, kita jaga kedua-duanya berada dalam diri kita. Tetapi apabila kita tidur, satu akan keluar, dan bila kita mati sebenarnya, kedua-duanya akan hilang daripada badan kita. Dan itulah urusan Allah tentang jiwa dan roh yang kita tidak ada pengetahuan tentangnya. Tetapi yang menariknya ialah doktor ini mendapat gambaran bahawa ayat ini sangat-sangat sesuai dengan kajiannya. Dan dia adalah orang pertama yang melihat bahawa ketika kita sedang sedar, dua gelombang ini superimpose. Dan dia orang pertama. Dan apabila dia beritahu bahawa Al-Quran mengatakan demikian, dia terus mengucap syahadah, sebab tidak ada orang yang kedua mengetahui perkara ini kecuali dia yang diberikan tugas untuk mengkaji tentang near death experience ini. Dan mengikut dia lagi, ketika malam kita tidur, kita ada proses yang tertentu. Yang satu masa kita sangat nyenyak, dan satu masa kita akan sedar kembali. Waktu malam mengikut doktor ini kita akan sedar beberapa kali, antaranya 3 atau 5 kali. Dan ketika tidur yang sangat nyenyak berlaku 2 atau 3 kali. Dan ketika kita sudah hampir sedar, ini dipanggil kawasan REM, Rapid Eye Movement ini yang disebut tadi. Dan bagi orang yang bukan Islam, mereka tidur selama 8 jam satu malam. Dan kita juga kadang-kadang tidur dalam masa yang sama ataupun kurang. Tetapi ada masa-masa tertentu yang kita akan hampir jaga. Dan waktu itulah kita bangun. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabasa rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada waktu malam adalah bangun untuk sembahyang tahajud sebagai satu tambahan kepada solat yang biasa. Mudah-mudahan Allah membangkitkan dikau ya Muhammad pada tempat yang mulia. Dan amalan tahajud, mengikut kajian ini, waktu malam ada 3 atau 4 REM. Maksudnya ketika itu kita boleh bangun dengan mudah. Dalam satu malam ada 3 ataupun 4 kawasan REM. Maksudnya kita boleh bangun ketika itu. Tetapi ketika kita bangun, tidur dengan begitu nyenyak, sukar untuk terbangun. Tetapi Allah tentukan ada beberapa tempat untuk kita dapat bangun dengan mudah, lebih lagi untuk bertahajud. Dan pengetahuan ini apabila digabungkan dengan pengetahuan dan apa yang dianjurkan Islam, doktor tadi tidak ada pilihan. Dan dia terus mengucap syahadah.
dalam seminar yang sama. Dan doktor ini mengatakan tadi, ketika waktu kita hampir, kita rem yang terakhir. Ketika hampir pukul 5 pagi, badan kita sejuk seperti mayat. Dan tidur hakikatnya lah mayat. Dan dalam ayat tadi, Allah menyebutkan, Allah yatafal anfus. Dan Allah mewafatkan, mematikan jiwa. Dan doktor ini sangat-sangat impress dengan ayat tadi, sebab dia mengatakan tidur ialah kematian. Dia mengkaji begitu lama, bahawa persamaan antara mati dengan tidur sangat-sangat hampir. Seolah-olah tidur adalah satu latihan untuk kematian. Itulah yang didapati oleh doktor tadi. Dan dia mengatakan kajian ini, dia cukup kagum dengan ayat surah Zumar tadi. Dan ini satu contoh yang mereka mengkaji dalam dua-dua aspek. Satu dalam aspek wahyu, satu dari saintifik. Kedua-duanya datang daripada sumber yang sama. Al-Quran datang daripada Allah SWT. Alam semesta, manusia, Allah yang ciptakan. Kedua-duanya tidak boleh konflik. Dan sekiranya berkonflik, maksudnya ilmu kemanusiaan, ilmu manusia yang tidak sampai kepada hakikat kebenaran. Dan tuan-tuan, dalam ayat yang lain, dalam surah An-An'am, Allah menyebutkan, وَوَالَّذِي تَوَكُّمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Dan dialah Allah yang mewafatkan kamu waktu malam. Allah sebut Allah mematikan kamu waktu malam. Yang disebutkan berbagai-bagai. Tetapi yatawafa ini adalah menyempurnakan, yang mewafatkan kamu, yang mematikan kamu waktu malam. Fa'in ma jarahtum bin-nahar. Dan doktor tadi sangat tertarik dengan kata yatawafa tadi. Dan mengikut dia, tidur ialah seolah-olah kematian yang kecil. Dan ketika kita bangun, maka alhamdulillah Allah berikan kembali roh pada kita. Dan setiap pagi kita bangun dengan penuh kesyukuran. Dan Rasulullah mengajar kita berdoa, alhamdulilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihi nusyur. Dan maha suci Allah yang telah menghidupkan kami kembali selepas kematian malam tadi. Wa ilaihi nusyur, dan padanya lah kami dikembalikan, yang kami dibangkitkan. Dan Rasulullah confirm di sini, waktu pagi kita berdoa seolah-olah Allah menghidupkan kita kembali. Dan tidur itulah sebagai kematian yang kecil. Dan satu masa, kematian yang besar akan berlaku setiap jiwa yang hidup. Dan doa ini, hadis ini benar-benar menggambarkan kematian kita waktu tidur. Dan doktor tadi telah membuat begitu lama kajian bahawa dia melihat persamaan antara tidur dan kematian. Dan dalam hadis yang lain, ketika bangkit Rasulullah, waktu pagi, waktu lepas bangkit daripada tidur, Rasulullah berdoa dalam doa yang lain. Alhamdulilladzi radda. Alhamdulilladzi radda ila rahim. Alhamdulilladzi radda ila ilayya rahim. Dan terima kasih kepada Allah yang telah kembalikan ruhku. Yang Allah kembalikan balik ke ruhnya. Bangkit ialah Allah kembalikan roh yang dikeluarkan malam tadi dan dikembalikan semula. Yang Allah kekal dalam badan kita adalah roh hayati, dan roh sedar kita dikeluarkan dan kita tidur. Dan dalam konteks kajian saintifik mengatakan melanin ataupun chemical yang dikeluarkan pada tidur, tapi Allah mengatakan dialah yang mengekalkan roh tadi. Wa afani min fi jasadi wa azina fi zikri. Wa afani fi jasadi, dan Allah memberikan kesihatan pada jasadku, dan Allah berikan sekali lagi untuk berzikir padanya. Dan terima kasih kepada Allah yang telah kembalikan roh pada waktu pagi. Dan doktor ini tidak ada pilihan. Dengan hati yang terbuka, penuh sukarela, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu contoh bagaimanakah kajian yang ikhlas akan kembali, akan menemui kaedah yang sama, akan menuju kepada kebenaran yang sama. Dan inilah yang dilakukan oleh Profesor Alsen ini, dan dia menukar namanya menjadi Profesor Abdullah Alsen, dan dia menjadi profesor di University di London, dan sekarang dia telah kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan, dan dia sangat tertarik dengan ayat yang kita baca tadi. Allah tafa anfusa hina mautiha. Dan saya baca perkataan dia. Dalam bahasa dia mengatakan di sini, this is the verse, through this verse, he said, they could prove that death and sleep are similar phenomena, in which soul depart from the body. In the case of sleep, the soul returns to the body, but in death, it doesn't. Ini perkataan Profesor atau Elson mengatakan ketika tidur, satu roh akan keluar, dan apabila kita segar, dia akan kembali. Apabila kita mati, dua-dua akan keluar, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah seorang doktor yang begitu lama mengkaji, dan menariknya dia adalah profesor dalam elektronik. Tetapi di akhir kajiannya, dia cuba menghubungkan elektroniknya dengan kajian manusia, dan dia mengkaji tentang near death phenomenon. Dan
mimpi. Mimpi satu peristiwa yang Allah berikan pada kita. Yang mengikut kajian doktor, dia berlaku ketika REM, ketika Rapid Eye Movement, dan ketika itulah mimpi kita berlaku. Dan cukup menarik tuan-tuan, seolah kita tidak percaya. Mimpi yang kita sangka begitu lama berlaku dalam mimpi kita. Kita pergi mengembara sedunia dalam mimpi kita. Tetapi dia berlaku hanyalah 5 second. Dan dia berlaku ketika kita hampir sedar. Di antara kita sedar dan kita tidur dan kita sedar, maka mimpi berlaku dalam REM. REM ini berlaku dalam masa yang sangat singkat. Dan mengikut kajian doktor, dia hanya berlaku dalam masa 3 saat saja. Kita merasakan dia semacam 3 jam. Perasaan kita mimpi seolah satu peristiwa yang sangat panjang. Tetapi mengikut kajian saintifik, peristiwa mimpi ini tidak lebih dari 3 second berlaku. Dan sekarang kita tak boleh faham macam manakah 3 second yang berlaku dalam masa kita tidur ini dipanjangkan dalam mimpi. Sehingga kadang-kadang berhari-hari kita rasakan mimpi itu yang panjang, tetapi berlaku sangat singkat. Masa adalah relatif. Mimpi inilah yang sangat ganjil untuk kita bandingkan dengan kajian saintifik dari segi fizikal, dan doktor mula sedar bahawa perkara yang ganjil tidak dapat kita explain dengan saintifik lagi. Apabila peristiwa REM, mimpi berlaku ketika REM. Dan peristiwa ini berlaku hampir kita sedar. Sangat singkat. Tetapi dalam mimpi kita sangat panjang. Dan bagaimanakah masa ini sangat relatif, tuan-tuan? Masa di sisi Allah dibandingkan masa kita tidak sama. Dan masa mimpi dengan masa kita sedar tidak sama. Dan itulah keagungan ilahi yang rahsianya masih belum dapat dijawab oleh saintis hari ini. Dan mereka mengkaji di antara kita sedar dan tidak. Sebab mimpi berakhir dengan sedar. Tidak ada mimpi yang kita mimpi tak sedar-sedar. Tak. Mimpi mesti sedar. Dan itulah perkara yang berlaku dalam kehidupan kita setiap hari. Dan mereka ingin mencari apakah yang berlaku disebabnya. Tetapi Allah menjadikan perkara yang lain. Tuan-tuan yang semati, kadang-kadang kita nak bangun, kita tidak boleh bangun, kita rasa macam badan kita ditekan. Ini doktor menyebut sebagai sleep paralysis. Yang kita seolah-olah kita ditindih oleh satu beban yang besar. Bagaimanakah doktor ingin menceritakan perkara ini? Dan mereka cuba menceritakan dengan berbagai-bagai, kita akan sedar, tapi belum sedar. Tetapi bagaimanakah profesor tadi menceritakan? Dia menyatakan bahawa kita sudah sepatutnya sedar, tetapi roh kesedaran belum sampai lagi. Dan kita akan merasakan begitu besar, dan roh ini belum sampai untuk masuk dalam badan. Dan oleh sebab itu, kita merasakan sesuatu yang sangat berat, sedangkan kita sudah hampir untuk jaga, tapi roh tadi baru masuk dan kita sedar dengan cepat. Lepas kita rasa perasaan itu, kita barulah kita sedar dengan merasa dengan penuh keletihan, dan inilah satu peristiwa yang disebut sebagai sleep paralysis. Inilah berlaku dalam setiap hari. Bagaimanakah kedua-dua angle ini untuk menceritakan perkara ini dan tidur mimpi ini dalam satu hadis yang Rasulullah menyebutkan ar-ru'yah salihah dan mimpi yang benar. Ialah sebahagian daripada riwayat ar-ru'yah salihah min Allah. Mimpi yang benar ini datang dari Allah. Mimpi yang baik ini datang dari Allah. Dan al-hulm, iaitu mengigau ataupun mengarut, mimpi yang mengarut tadi datang dari syaitan. Dan dalam hadis mengatakan siapa yang melihat dalam mimpinya perkara yang dia benci, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Dan itulah, dan syaitan tidak mentorakkan dia. Mimpi ada 2, yang daripada Allah, satu daripada syaitan. Yang daripada Allah kita melihat dalam penuh ketenangan, yang kita lihat pada syaitan penuh dengan kekacauan. Itulah perbezaannya. Dan wa ma utitu min ilmi illa qalila. Untuk memahami tentang mimpi, untuk memahami tentang manusia, jiwa dan psikologi ini sangat sukar, dan doktor belum ada parameter yang sepenuhnya untuk mereka mengkaji, dan mereka hanyalah mengkaji sebahagian kecil daripada peristiwa yang sangat-sangat mengkagumkan tadi. Ini tuan-tuan, apabila kita dalam Islam, peristiwa mimpi ini dikaitkan dengan tafsirnya. Dan ada tafsir ahlam sebagaimana yang ditulis oleh para ulama kita, yang terkenal oleh Ibn Sirin, dan tabir-tabir mimpi yang berbeza yang dicuba ditafsirkan oleh ulama kita
berdasarkan kepada hadis dan juga pengalaman mereka sendiri. Dan kemuncak dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf. Mimpi Nabi Yusuf yang diceritakan, dia melihat bagaimana disebut dalam surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala Yusuf li abi ya abati ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara li sajidin. Dan ketika Yusuf berkata pada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 planet dan melihat matahari dan bulan. Semua mereka bersujud padaku. Dan ini mimpi yang solehah, mimpi yang benar, yang kemudian ditafsirkan pada waktu yang sudah lewat. Dan pada waktu lewat ini, Allah menceritakan bahawa dia ditafsirkan selepas 30 tahun kemudian barangkali. Dan dalam surah Yusuf yang sama, Allah menceritakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, warfa abawahi an rasyi wa haru lahu sujada. Qul ya bati hadza qawlu ya min qabli qad janharu bihaqa. Dan apabila ayahandanya bersama dengan keluarganya datang bertemu dengan Yusuf di Mesir, maka mereka semua bersujud pada Yusuf. Dan kata Nabi Yusuf, inilah maksud takwil mimpi yang saya mimpi dulu. Saya mimpi 11 bintang, 11 kaukau atau planet dan matahari serta bintang serta bulan yang bersujud pada saya. Dan sekarang tafsirnya ialah bahawa ayahanda bersama dengan bonda, bersama dengan adik-adik, adik-beradik, abang-abangnya datang bersujud padanya di Mesir. Dan itulah takwil pada mimpi daripada Nabi Yusuf yang Allah gandengkan, Allah ceritakan tentang mimpi yang solehah, tuan-tuan. Tidur ialah sebagai latihan kematian. Kita tidur malam ini, dan apa yang kita sebut ini ialah fitrah. Dan alhamdulillah sekiranya kita bangkit pagi esok, Allah kembalikan roh kita kembali dan kita dapat hidup satu hari lagi dengan penuh kesyukuran. Dan itulah membezakan kita dengan mereka yang selain pada kita. Mereka yang bukan Islam, mereka yang bukan menerima hakikat ini, dan mereka melihat ini peristiwa yang berlaku secara tabi'i, sedangkan tidak satu pun perkara kecuali Allah yang tentukan dengan penuh rahmat ilahi. Tidur sebagai latihan menghadapi kematian. Dan oleh sebab itu, apabila kita tidur, Rasulullah memberikan doa-doa menceritakan bagaimanakah kita tidur ini sebagai firman Allah. Dan dikatakan dalam surah, dalam hadis ini, apabila Rasulullah ingin tidur, Rasulullah berwuduk dan kemudian tidur sebelah kanannya, lalu Rasulullah berdoa. Dan kita jadikan doa ini sebagai penutup kepada perbincangan kita. Rasulullah berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, fawatu amri ilaika, wajatu zahri ilaika, wa rahbatan ilaika, la maja wala manja minka illa ilaik. Wa antu bi kitabika alladhi anzalta wa bika alladhi arsalta wa muta mita ala fitrati fajahun akrimatakum. Dan doa yang Rasulullah ini menggambarkan setiap yang kita lakukan, hatta tidur yang sangat ringkas bagi orang lain, sentiasa ada peraturan yang tertentu. Dan Islam ialah a complete way of life. Untuk kita tidur sekalipun ada peraturan yang ditentukan oleh Islam, dan Islam ialah agama yang lengkap. Dan itulah sebagai kesimpulan kita apabila kita mengkaji tentang rahsia tidur malam dan mimpi yang sebenarnya makin panjang untuk kita sama-sama bincang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada surau kerana memberikan ruangan ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam ruangan yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih.